Tak dengar suara, kita cabut. Kita jangan guna suara lah. Kita jangan guna earphone. Okey tak? Saya gunakan biasa, normal ataupun manual. Okey. Surah Putra Al-Amin, okey tak? Suara okey? Dengar tak? Sound okey? Minta sekali lagi bagi feedback, komen tentang suara, okey ke tak okey, dengar ke tak dengar. Okey, alhamdulillah. Kadang-kadang kita guna yang ni dia ada problem sikit ya. Kalau kadang-kadang okey, kadang-kadang tak okey. Apa pun yang saya rasa yang pentingnya saya tak kerti guna kot. Okey, kita sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan, kita berada pada 10 pertama bulan Zulhijjah ataupun 10 hari pertama bulan Zulhijjah tahun ni. Dan bulan Zulhijjah ni ialah bulan yang terakhir, bulan yang last sekali dalam takwim hijrah. Bermula dengan Muharram sampailah hujungnya Zulhijjah. Dalam Islam ada 12 bulan. Nombor 1 dimulai dengan bulan Muharram, kemudian diakhiri dengan bulan Zulhijjah. Dan habis bulan Zulhijjah ni, kita akan masuk bulan Muharram balik. Maka kita akan mulakan dengan tahun yang baru ya, selepas habis bulan Zulhijjah ini. Jadi kita sekarang berada pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Hari ni hari ke berapa ni? Cuba agak-agak bagi komen sikit hari Syekh Daus Suhur dan lain-lain. Hari ni hari ke berapa Zulhijjah? Yang tadi tu. Ya, ini malam dah tadi. Hari ke berapa? Cuba bagi jawapan. Ini teka-teki yang pertama. Siapa boleh jawab, Surah Putra Al-Amin akan bagi hadiah. Besok boleh sembahyang subuh. Bawa sejadah sendiri ya ke surau. Okey, hari ni hari ke berapa? Bulan Zulhijjah. Hari ni hari berapa? Jadi tuan-tuan kalau ada soalan boleh share, komen dan sebagainya, saya akan jawablah ya. Okey, hari ni hari ke berapa? Siapa tahu hari ni ke berapa? Ya, Zulhijjah. Kita berada pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. 10 hari pertama bulan Zulhijjah. So, 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini, 1 Zulhijjah sehinggalah 10 Zulhijjah, disebut dalam hadis-hadis Nabi SAW sebagai hari-hari yang terbaik untuk kita beramal soleh. Bukan hari lain tak baik. Hari lain itu baik-baik. Tapi hari ini 10 bulan Zulhijjah, yang pertama ini ialah 6 Zulhijjah. Jawapannya 6 Zulhijjah. Betul. Jadi Surah Putra Al-Amin akan bagi hadiah kepada Surah Putra Al-Amin. Okey, tak apalah ya, bagi hadiah sama kita. Sekarang ni 6 Zulhijjah ya. So disebut dalam hadis Nabi SAW bahawa Zulhijjah 1 hingga 10 Zulhijjah merupakan hari-hari yang terbaik untuk kita beramal ibadah. Terbaik. Hak lain tu baik lah. Hak ni terbaik. Memang the best and the best lah. Yang terbaik. Dan beramal pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini ialah saat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam Al-Quran, tuan-tuan buka surah Al-Fajr. Wal fajri, demi waktu fajar, walayalin ashri, dan 10 malam. 10 malam tu 10 malam, iaitu 10 malam pertama bulan Zulhijjah. Sehingga ada ulama menyatakan bahawa 10 hari pertama bulan Zulhijjah ataupun 10 siang bulan Zulhijjah lebih baik daripada 10 siang akhir Ramadan. 10 malam pertama bulan Zulhijjah lebih baik daripada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Sampai ada ulama kata macam tu sebab berdasarkan ada hadis-hadis Nabi SAW yang menceritakan kelebihan yang sedemikian, dan ada Al-Quran menceritakan wal fajri walayalin ashr. Cuba kita lihat tuan-tuan dan puan-puan Allah, sebelum saya pergi jauh kepada hari Arafah. Sebab bincangan kita sebenarnya kepada hari Arafah, tapi saya nak cerita sikit. Disebut dalam sebuah hadis Nabi SAW, mal amal fi ayyamil ashr afdal min al amal fi hadhihi.
Qalu wal jihad, qala wal jihad. Illa rajulun kharaja bi khatiri bi nafsihi yukhatir bi nafsihi wa malihi falam yarji bi syai'in. Hadis rawahul Bukhari. Tidak ada hari-hari yang amalannya sangat hebat, sangat diberi kelebihan melainkan pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Itulah hari-hari yang afdal disebut hadis ini Bukhari. Ya, hari-hari yang afdal beramal dalamnya tak adalah hal lebih hebat melainkan pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Termasuk hari ini 6 Zulhijjah, termasuk besok 7 Zulhijjah, sampailah 8 Zulhijjah, sampai 9 Zulhijjah, sampailah 10 Zulhijjah. Hadis Nabi SAW. Maka sahabat kata wala jihad. Tidak juga jihad pada bulan lain. Ya. Beramal pada bulan ini lebih baik daripada berjihad pada hari-hari lain. Hebat. Beramal pada 1 hingga 10 Zulhijjah ini dengan amal ibadah lebih baik daripada berjihad pada hari-hari lain. Itu disebut hadis Sahih Bukhari. Kecuali orang tu berjihad dengan nyawanya, dengan hartanya dan dia tak balik lagi lah. Artinya dia gugur syahid fi sabilillah. Jadi tuan-tuan, kita berada pada saat ini jangan lupa untuk beramal ibadah. Walaupun kita sibuk dengan ialah memperkatakan isu COVID-19 ke, sibuk membahaskan tentang vaksin, ya. Ada yang pro, ada yang kontra dan sebagainya. Sibuk membahaskan tentang topik politik, ya, dindong-dindong politik macam-macam sekarang politik, ya. Tapi jangan lupa untuk kita fokus kepada 10 hari pertama bulan Zulhijjah yang kita sedang berada pada waktunya sekarang, saatnya sekarang ini, dan hari ini kita baru melepasi 6 Zulhijjah. Kita masuk pada malam 7 Zulhijjah, besok 7 Zulhijjah kita ada masa lagi untuk memperhebatkan amal ibadah kita. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, ya, disebut dalam sebuah hadis Nabi SAW tentang sebaik-baik hari. Ya. Sebaik-baik hari disebut, ya, afdalu ayyamid dunya ayyamul ashr. Hebat. Hari ni pendek je. Afdalu ayyamid dunya. Sebaik-baik hari-hari yang ada di atas dunia ini ayyamul ashr. Iaitu hari yang ke-10. Bukan hari ke-10. Hari 10. Iaitu 1, 2, 3 sampailah kepada 10 Zulhijjah. Iaitu 10 hari ini. 10 hari dalam bulan Zulhijjah. Iaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Itulah yang Nabi sebut afdalu ayyamid dunya. Sebaik-baik hari di dunia ini. Kalau kita sebaik-baik hari raya lah kan. Hari raya dah. Sebaik-baik hari di dunia ini ialah ayyamul ashri. Hari-hari yang terdapat pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Subhanallah. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, disebut dalam hadis yang lain tentang kelebihan 1 hingga 10 Zulhijjah, ya. 1, 2, 3, 4 sampailah kepada 10 Zulhijjah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ma min ayyamin a'zam indallah wala ahabbu ilaihi al-amal fihinna min hadhihi al-ayyamil ashr. Tidak ada hari-hari yang agung, yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada hari-hari yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala beramal padanya melainkan hari 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Hari lain Allah tak suka kita beramal, bukan tak suka. Tapi kalau kita beramal pada 10 pertama bulan Zulhijjah ini lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari lain pun hebat, tapi hari yang lebih agung di sisi Allah ialah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Maka Nabi kata fa'akthiru fihinna, maka perbanyakkanlah di dalamnya, iaitu beramal ibadah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, syukur, ya, sebab sebelum kita masuk kepada hari Arafah, iaitu pada 9 Zulhijjah, kita cerita dulu. Sebab kadang-kadang ada orang menunggu 9. Jadi 6 dia tak buat apa, 7 dia tak buat apa, dia tidur memanjang, ya. 8 dia tak buat apa, dia makan memanjang. 9 baru dia beramal ibadah. Kita bimbang itu, sebab itu saya cerita awal-awal tentang 1 hingga 10 dulu,
Maknanya 1 hingga 10 termasuk 9. 9 itu apa? 9 itu ialah hari Arafah. Hari Arafah. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, bila kita cerita tentang hari Arafah, apakah maksud hari Arafah? Hari Arafah ni tuan-tuan bermacam-macam pandangan ulama dilontarkan menceritakan tentang maksud hari Arafah. Hari Arafah, kata setengah ulama menyatakan bahawa hari Arafah bermaksud hari Arafah ni kenal, ya. Kenal Arafah, kenal. Araf tu saya kenal awak. Araf tu kah saya kenal awak. Jadi kenapa dipanggil Arafah? Pada hari tersebut 9 Zulhijjah, kata setengah ulama, hari di mana bertemunya Adam dengan Hawa. Di mana tu? Biasalah semua orang tahu, di Jabal Rahmah, di padang Arafah. Jabal Rahmah ada satu bukit, ada satu tugu warna putih tu. Di situ qila dikatakan, benar tak benar, wallahu alam bisawab, sebab qila dikatakan bertemunya Adam dan Hawa di situ setelah puluhan tahun terpisah, di mana qila dikatakan bahawa, bukan gila, qila qaf, ya, dikatakan bahawa Adam diturunkan di sebelah Sri Lanka, Ceylon, India begitu, manakala Hawa pula diturunkan oleh Allah di sebelah Arab, iaitu di Jeddah. Jeddah tu ialah nenek. Mengambil sempena nenek kita Hawa. Itu panggil Jeddah. Jeddah tu ialah nenek. Sampai kat Melayu dia panggil Haram Jeddah. Haram punya tak ada Jeddah. Jeddah tu nenek. Kalau Jeddah okeylah. Kalau tuan-tuan pergi ke Arab Saudi, dengan teksi kata Haram Jeddah. Oh, dia bukan maki kita. Dia tak maki kita. Cuma dia sebut dia ni bawa teksi daripada tanah haram pergi ke Jeddah. Itu saja, ya. Jadi Jeddah tu bermaksud nenek. Difokuskan kepada Hawa. Konon-kononnya di situlah turunnya Hawa, dan di situ dikatakan ada kubur Hawa. Wallahu a'lam bissawab. Ya, kita nak menafi pun tak boleh sebab kita pun tak tahu. Dan kita nak mengiya pun tak boleh sebab tidak ada sumber-sumber yang sahih menceritakannya yang boleh kita percayai. Okey, begitu juga dengan Adam diturunkan di Ceylon, Sri Lanka dan sebagainya, di kawasan India tu. Nak kata sahih pun kita tak tahu, ya. Nak menafi pun kita tak boleh sebab kita tak hidup masa tu. Jadi qila dikatakan ya. Kemudian mereka berjalan mencari, walaupun tidak ada waste dan sebagainya, tapi atas kata pun naluri masing-masing dan sebagainya, akhirnya mereka bertemu di satu tempat lokasi. Qila lagi dikatakan tempatnya ialah di Jabal Rahmah di padang Arafah. Maka dibuatlah satu tugu sekarang, ya. Arab Saudi pun buat tugu juga atas tu, ya. Ingat kalau Arab Saudi kalau buat kat kita memang bid'ah lah, tapi tempat dia tak bid'ah pula, ya. Dia buat satu tugu. Oh, kita pun pergilah sana tuan-tuan, pergilah tulis. Kalau dia bawa isterinya Leha, dia tulislah, ya. Dia tulis, ya. Dia tulis Lokman, kata Lokman Leha, ya. Dia tulis, dia okey, ya. Ukir nama atas batu. Dia tulis dengan apa-apalah, ya. Cat ke apa tak tahu, Allah lah, spray ke. Tapi dia lupa bahawa besok pagi datanglah dia punya DBKL-nya, ya. Ataupun Madih Pemandaran, pergi cat balik, ya. Penat je menulis tak payah, tulislah, ya. Itu semua khurafat belaka. Okey, di situ dikatakan hari Arafah, iaitu hari perkenalan. Kenal balik. Adam pengenal Hawa, Hawa pengenal Adam, bertemu baliklah dua insan yang berpisah, ya. Antara dua benua. Satu benua India, satu benua Arab. Kemudian tuan-tuan, hari Arafah juga bermaksud ialah hari kenal. Arafah ni kenal, ya. Arafah ni tahu, arif. Kalau tuan-tuan pergi mahkamah, yang arif Tuan Hakim, ya. Terima kasih yang arif. Yang arif saya Muhammad. Yang arif itu ialah yang mengetahui. Tahu. Sebab apa? Sebab dikatakan bahawa pada 8 Zulhijjah dipanggil hari Tarwiyah. Iaitu hari di mana masih lagi sangsi bagaimana pada sebelum itu, pada malam tersebut Nabi Ibrahim bermimpi sembelih anaknya. Iaitu bermimpi dia diperintahkan sembelih anaknya. Jadi dia fikir juga, ini perintah daripada Allah ke suruh sembelih anak? Takkan suruh sembelih anak. Jadi dia macam berfikir Tarwiyah ni, berfikir
betul ke tak betul, apa sebenarnya yang datang dalam mimpi itu, siapakah yang merintahkan. Jadi tuan-tuan, besoknya mimpi lagi. Pada malam besok mimpi lagi. Maka bila sedar dari mimpi, pada 9 Zulhijjah tu, maka dipanggil hari Arafah. Iaitu kenal. Makna Nabi Ibrahim kenal. Ini arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. So pada 10 Zulhijjah, dipanggil apa? Hari korban. Hari Adha. Adha, iaitu udhiyah, hari sembelih. 8 Zulhijjah, Tarwiyah, berfikir. Ya. Masih lagi tak tahu siapa punya mimpi datang dari mana ni. Hari ke-9 Zulhijjah, hari Arafah, tahu. Kenal. Ini daripada Allah SWT. Hari ke-10, hari Udhiyah, Adha, itu hari sembelih anaknya Nabi Ismail AS. Sebab dipanggil hari Arafah. Ya. Yang ketiga, sebab kita wukuf di padang Arafah lah. Ya. Wukuf di padang Arafah dipanggil hari Arafah. Jadi, pada orang yang bergelar jemaah haji 9 Zulhijjah, mereka wukuf di padang Arafah, ya. Dan mereka tidak disunatkan berpuasa, tapi kita di Malaysia ini pada 9 Zulhijjah disunatkan berpuasa. Jadi itu sedikit sebanyak tentang apa maksud hari Arafah, ya, supaya kita dapatlah clear sikitlah penjelasan-penjelasan daripada huraian-huraian pandangan-pandangan ulama yang saya sebutkan tadi. Tuan-tuan dirahmati Allah. Jadi bila kita cerita tentang hari Arafah, salah satu kelebihan hari Arafah ini ialah, tuan-tuan dirahmati Allah, ya, saya sebut kita kena perbanyakkan zikrullah hari Arafah ni. Bila 9 Zulhijjah. Hari lain pun kena perbanyakkan zikrullah juga, tapi hari Arafah ni kena khusus. Sebab tu orang duduk di padang Arafah, berada di dalam khemah, tuan-tuan, ataupun di luar khemah. Mereka buat apa? Bukan main dam haji. Yang duduk di Arafah tu, pada hari Arafah. Mereka bukan main dam haji. Mereka sedang buat apa? Mereka sedang berzikir, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu disebut dalam hadis Nabi SAW yang saya bacakan tadi, tapi belum habis lagi matan dia, iaitu Nabi kata apa? Ma min ayyamin a'zam indallah subhanahu wala ahabbu ilaihi al-amal fihinna min hadhihi al-ayyamil ashr. Tidak ada hari-hari yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan sangat dikasihi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala beramal di dalamnya, melainkan pada hari 10 Zulhijjah, iaitu 1, 2, 3 sampai 10 Zulhijjah. Itulah hari yang sangat agung di sisi Allah dan hari sangat disukai oleh Allah beramal padanya. Maka Nabi pun sambung lagi. Hadis ini hadis sahih. Fa'akthiru fihinna minat tahlil. Maka perbanyakkanlah kamu pada 10 pertama bulan Zulhijjah ini dengan tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wat takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya? Mentauhidkan Allah, membesarkan Allah. Wat tahmid, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Pendek kata, zikirlah. Hak kita biasa zikir tu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Suara tak sedap tuan-tuan semua, ya. Biasa sedap. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. So, Nabi kata apa? Perbanyakkanlah pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini dengan apa? Dengan zikrullah. Zikrullah. Jadi kalau anda dah biasa zikir, upkan sikit lagi. Up, ini tambah lagi. Tak nak tambah pun tak apa, ya. Yang penting kita teruskan zikrullah tadi. Teruskan zikrullah. Ya, sebab sekarang ini semua orang bekerja dari rumah. Ya. Biasa bila kita meeting, tuan-tuan, duk menghadap laptop, biasa kita mute. Mute. Tadi, bila kita mute, kita bercakap, orang tak dengar dalam tu. Ya. Kita pun subhanallah, 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 subhanallah. Tiba-tiba, Ustaz Zack,
Sila bagi komen. Kita pun unmute, kita pun mute mulut kita pula. Kan? Maknanya boleh. Ya, sebab kerja dari rumah dan sebagainya. Boleh sangatlah kita tambahkan, upkan lagi zikrullah kita. Ya, sempena dengan 10 hari pertama bulan Zulhijjah, apatah lagi pada 9 Zulhijjah yang kita akan hadapi lagi berapa hari lagi? Esok 7, kemudian lusa 8, kemudian tonggeng 9. Okey. 1, perbanyakkan zikrullah. Kita kena tengok jam juga ni, ya. Dan sikit masa lagi. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan Allah, nak buat apa? Yang keduanya ialah kita kena ingat ada hadis Nabi SAW menyebut tidak ada hari yang lebih banyak Allah bebaskan hambanya, yakni daripada neraka, lebih daripada hari Arafah. Jadi, pada hari tersebut, hari yang sangat agung, hebat. Ya? Jadi, dengan sebab keberkatan, kehebatan, keagungan tersebut, Allah Ta'ala bersedia, orang kata bersudilah dengan keampunannya, membebaskan ramai hamba-hambanya pada hari tersebut, berbeza dengan hari-hari lain. Hari pada 9 Zulhijjah ni paling ramai dibebaskannya daripada api neraka. Jadi tuan-tuan Allah, apa yang patut kita buat? Kita pun kenalah jadikan diri kita sebagai pilihan Allah pada hari tersebut agar kita dibebaskan Allah daripada api neraka. Jangan duduk tidur saja. Jangan duduk tengok Doraemon saja. Ultraman, Tiger, Triaga, apa semua. Janganlah. Ya, biarlah kita ada pula cara kita nak tarik tu. Tarik apa? Nak tarik bukan tarik duit. Ya? Nak tarik rahmat Allah Ta'ala supaya kita termasuk dalam golongan orang-orang yang Allah Ta'ala pilih untuk dibebaskan dari api neraka. Biarlah kita banyak baca zikir. Zikir apa? Zikir supaya kita dibebaskan api neraka lah. Apa zikirnya? Zikir Nabi ajar, ya. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon daripadamu redamu dan syurgamu. Wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Dan aku berlindung denganmu, ya Allah, daripada murkamu dan nerakamu. Sekali lagi saya ulang, ya. Ni doa ni patut kita baca lah. Ya, terutamanya pada 9 Zulhijjah. Supaya kita dibebaskan daripada kalangan hamba-hamba Allah yang dimasukkan dalam neraka. Kita pun tahu. Kita ni, syurga ke neraka? Syurga ke neraka? Kita pun tak tahu. Nak kata neraka, aku semayang, puasa, dah mengaji, di umrah, ya? Kaki ahli surau tu, surau Putra Alamin. Nak kata masuk syurga, banyak pula duduk ngumpat orang, banyak pula duduk, ya, banyak dosa pula duk mengata orang, banyak dosa hati dan sebagainya. Boleh ke masuk syurga? Ya. Jadi, itu persoalan kita. So, kita pun tak tahu kita ni syurga ke neraka. Kita ni ar-rajak saja. Ar-rajak tu apa? Ar-rajak tu mengharapkan kita diampun masuk syurga. Kita ada khauf, takut, ya, kita masuk neraka. Takut masuk neraka, harap masuk syurga. Dalam keadaan begitu, dahlah kalau kita tak terjamin, tak ada jaminan masuk syurga, kena perbanyakkanlah doa agar kita ni dijauhkan dan diselamatkan dari api neraka. Antara bacaan doa yang sangat sesuai iaitu Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon daripadamu redamu dan syurgamu, wa a'udzubika, dan aku berlindung denganmu daripada apa? Min sakhatika, daripada murkamu, wanar, dan nerakamu. 1. Jangan kita dengar hadis, pada hari 9 Zulhijjah ramai Allah Ta'ala bebaskan hamba-hamba dari neraka. Ramainya. Kita tak mau gitu. Ya, syok sendiri je. Tapi kita tak buat apa-apa. Cuba kita buat something. Yang kedua, bacaan yang juga sangat sesuai ialah, ni lagi pendek lah. Bukan kata hak malas. Tak. Bukan hak tu malas nak baca. Tak. Ni pun pendek. Ada hadis juga. Hak tu ada hadis. Ni pun ada hadis juga. Apa benda nak baca? Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Perbanyak kata, ambil ribuan tasbih ke, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada nar, api neraka. Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, jauhkanlah aku dari api neraka. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar.
Tapi kalau tadi panjang sikit, tapi dia banyak benda lah. Minta redha, minta syurga, jauh dari murka Allah, jauh dari neraka Allah. Ada 4 benda kita minta. Yang ni satu je. Allahumma ajirni minan nar. Jadi dua-dua boleh. Sebab dua-dua pun ada hadis Nabi SAW agar kita dijauhkan daripada neraka dan dilindungi dari api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, tuan-tuan dirahmati Allah ya. 8.40 kena berhenti. 8 minit lagi tuan-tuan ya. Kita lihat apa benda lagi kita boleh buat. Dalam 9 Zulhijjah hari Arafah. Saya sebutkan tadi ya, 9 Zulhijjah hari Arafah. Jadi antaranya ialah berpuasa sunat. Berpuasa sunat. Jadi sebaik-baik hari kita sebutkan tadi ialah untuk berpuasa disebut 9 Zulhijjah. Ya, hari yang terbaik untuk puasa. Kenapa pula dipanggil hari yang terbaik untuk puasa 9 Zulhijjah ni? Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Sebab Nabi SAW pernah menyebut dalam sebuah hadisnya. Ada hadis. Ya, bukan saja yang saya sebut ni tuan-tuan. Ada hadis. Hadisnya ialah siyamu yaumi Arafah. Orang yang pergi haji, dia tak disunatkan berpuasa. Sebab dia dah kadang berihram macam tu ya. Dan dia ditugaskan supaya berzikir, berdoa ya. Kat Padang Arafah, dalam kemah boleh, di luar kemah boleh. Sampailah tenggelamnya matahari. Saat-saat yang hebat pada 9 Zulhijjah. So kita ni di Malaysia buat apa? Dia sebut Abu Qatadah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, siyamu yaumi Arafah. Berpuasa pada hari Arafah, iaitu pada hari ke-9 Zulhijjah. Bila ni? Tonggeng. Esok 7. Esok 7. Lusa 8. Tonggeng lah. Berpuasa pada hari Arafah, ini puasa sunat. Sunat ya. Ahtasibu 'ala Allah, aku berharapkan pahala daripada Allah. Nabi sendiri mengharapkan pahala daripada Allah. Hasil natijah daripada puasa sunat 9 Zulhijjah itu apa dia? Ayyukaffiru sanah allati qablahu wallati ba'dahu. Aku mengharapkan pahalanya, kelebihannya, ganjarannya agar Allah Ta'ala mengampuni, menghapuskan dosa setahun yang lalu, yang sebelum dan setahun yang akan datang. Uish, hebat dia ni. Kita setahun akan datang, belum tentu lagi hidup. Sudah pun diberi keampunan oleh Allah SWT. Itu harapan Nabi. Kalau harapan Nabi memang menjadi kenyataan sebab Nabi ni kekasih Allah SWT. So Nabi kata apa? Ganjarannya yang aku harapkan, yang aku impikan, yang aku cita-citakan, yang aku dambakan ialah apa dia? Puasa 10 pada puasa hari Arafah 9 Zulhijjah itu Nabi kata apa? Aku dambakan, aku harapkan kelebihannya ialah Allah Ta'ala ampunkan dosa kita setahun yang lalu. Confirm memang banyak dosa setahun yang lalu tu. Dosa mata, dosa telinga, dosa mulut, dosa semua dah ada. Dan setahun yang akan datang. Masya Allah ya. Jadi kalau tuan-tuan puasa yang ni pun cukup dah ya. Bila ni? 9 Zulhijjah. Jadi tahun ni kan tidak boleh balik kampung ya. PKP ke PKPD ke apa semualah ya. Surat pun tak ada nak rentah negeri. Jadi duduklah kat rumah. Buat apa? Puasa sunat. Ya. Jangan pula kita murung ya, sebab tak boleh balik kampung. Murung raya haji pun dekat KL, dekat Putrajaya. Maka jangan begitu. Ya, sedangkan Allah Ta'ala beri satu sisi yang lain. Iaitu apa dia? Mengampuni dosa kita setahun yang lalu. Setahun, bukan sehari. Bayangkan dosa sehari kita berapa banyak? Berlambak dosa sehari. Dosa 2 hari, lagi berlambak. Dosa seminggu, berlambak-lambak. Dosa setahun, tak sekira tuan-tuan. Allah Ta'ala ampun. Dengan sebab puasa tuan-tuan bukan 24 jam. Bermula subuh sampai maghrib je. Tapi fadilatnya ialah diampuni dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Setahun. Kita kalau buat dosa setahun yang akan datang, delete dia. Delete dah. Jadi apa lagi tuan-tuan? Ya, tapi saya mengharapkan sangatlah supaya kita sekeluarga pakat puasa. Satu keluarga pakat puasa. Jadi macam mana nak galakkan satu keluarga pakat puasa? Jadi ketua keluarga kena mainkan peranan penting. Ketua keluarga, ya, Ustaz Amirul apa semualah sebagai ketua keluarga mainkan peranan penting, iaitu susun atur elok-elok puasa kita bermula dengan makan sahur. Walau cantik, makan tu biarlah sedap sikit. Ialah sekali setahun.
Puasa hari Arafah. Bukan hari-hari. Puasa hari Arafah ni sekali setahun. Lepas tu, dia punya ganjarannya 2 tahun. 2 tahun. Keampunan 2 tahun. Setahun lepas, Datuk akan datang. So, biarlah makan sedap. Itu sahurnya. Kan duduk kat rumah masing-masing. Duduk kat rumah masing-masing kan. Apa nak buat? So, mak dan ayah, tolong sediakan sahur yang sedap-sedap, yang enak-enak. Ya. Nasi biryani gam Power Rangers ke, ya, nasi Arab saya berjaya ke, apa lagi, nasi lemak Kampung Baru ke, nasi dagang Kota Terengganu atas tol ke, nasi kerabu daripada Kelantan ke. Jadi tuan-tuan buat sedap-sedap. Ya. Yang keduanya ialah buka puasa sedap-sedap. Sebab kita jadikan puasa kita ni puasa yang terhebat. Sebab nak dapatkan ganjaran yang paling hebat. Jadi itulah caranya. Jangan macam biasa-biasa je. Tidak sampai terlupa nak bersahur. Air masak je. Ya Allah. Jangan begitu. Ya, kesian anak-anak kita. Ya. Biarlah kita rasa kehebatan tu kita dapat rasai dengan cara hebatnya sahur kita dan hebatnya buka puasa kita. Tu tuan-tuan rahmati Allah, ya. Masa minit lagi. Masa 3 minit sangat mencemburui kita, tuan-tuan rahmati Allah, ya. Apapun kita teruskan juga, tak ada masalah, ya. Kemudian tuan-tuan rahmati Allah, pada 9 Zulhijjah ni, nak buat apa lagi? Tadi saya sebut dah tadi, ya. Yang pertama, kita buat apa? Banyakkan zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Yang kedua, perbanyakkan doa jauh api neraka. Sama ada Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar, ataupun Allahumma ajirni minan nar. Musangking Syekh Amirul, masya-Allah. Lupa habis point. Dapat musangking habis lupa. Apa tadi dah? Perbanyakkan Allahumma ajirni minan nar. Ya. Nombor 2. Nombor 3, puasa sunat 1 hari je. Bermula dari subuh sampailah kepada maghrib. Kita tak makan apa-apa. Niat puasa. Bukan niat nak kuruskan badan. Okey. Itu yang 3. Yang keempat, berdoa. Banyakkan doa. Bermula dengan subuh tu pada pagi hari, ya. Hari Arafah. Subuh sampai maghrib. Perbanyakkan doa. Sebab disebut dalam sebuah hadis Nabi SAW. Khairul doa yaumi Arafah. Khairul doa, sebaik-baik doa yaumi Arafah, iaitu berdoa pada hari Arafah. So, apa nak buat? Bacalah doa. Doa apa, Ustaz? Apa-apa doa lah. Kita yang tahu apa hajat kita, doa lah apa-apa. Tak kisah. Hadis sahih, tuan-tuan. Doa. Ya, doa nak angkat COVID ke. Ya, jangan sampai ada COVID, ya, di Malaysia ni. Dan semua yang dah kena COVID ni semua diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Nak doa apa lagi? Doa, ya, yang dapat vaksin pun diberi kesihatan oleh Allah SWT. Nak doa apa lagi? Kita apa lagi? Esok, lusa, tonggeng. 7, 8, 9. Sempat lagi durian kan? Doa kepada Allah Ta'ala agar iaitu harga musangking turun jatuh. Supaya boleh kita boleh beli dengan sekilo RM10. Contohnya. Kalau tuan-tuan di surah Putrajaya pakai doa, satu Putrajaya pakai doa, tidak akan dimakbulkan Allah Ta'ala. Jadi pada 10 Zulhijjah, tengok, satu lori, RM10 sekilo. Siapa dia ni? Musangking. Itu doa duniawi lah. Tapi kita doa tu biar banyak doa hajat kita yang lebih utama. Iaitu sekarang ni kita nak back to normal lah. Ya, kita nak balik kampung. Kita nak pergi ke surau, ke masjid berjamaah macam dulu. Ya, kita nak rapat-rapatkan saf. Kita nak dengar kuliah, nak dengar ceramah di masjid. Ya, kita nak pergi sembahyang Jumaat. So doa yang itulah lebih penting. Walaupun selit-selit sekilas musangking tu, selit-selit boleh lah, selit-selit, ya. Dipanggil sampingan sahaja, ya. Tapi yang lebih utama apa dia? Supaya ekonomi negara kita stabil, politik negara kita jadi stabil. Kita nak itu. Jadi kalau semua pakat doa pada hari Arafah, 9 Zulhijjah, politik stabil. InsyaAllah politik stabil lah. Kan disebut sebaik-baik doa, iaitu doa pada hari Arafah. Itu insyaAllah dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, doa ekonomi kita stabil, ramai pelabur masuk. InsyaAllah, ya, siapa boleh tahan doa ini, Allah Ta'ala boleh makbulkan bila-bila masa. Jadi tuan-tuan Allah, perbanyakkanlah doa pada hari Arafah, ya. Jadi tuan-tuan Allah, ya. Jadi itulah tajuk yang diberi saya, itu hari Arafah. Saya tidak boleh terbabas pula sampai masuk air raya. Sebab itu mungkin ustaz lain pula lah yang akan kupas tentang hari raya. Itu pada hari Aidil Adha. Saya tak mencampur. Saya hari Arafah saja. Itu pada 9 Zulhijjah. Terima kasih Ustaz Amirul. Ya. Terima kasih Tuk Imam. Terima kasihlah pengurusi, ya.
Ya, panggil apa kat Surah Putra Alamin? Ketua Pegawai Eksekutif ke? Tak apa-apalah. Ya. Pengurusi ke, CEO ke, Abang Z yang dikasihi. Semualah yang menonton FB Live Surah Putra Alamin pada malam ini. Salam ceria, salam sayang, salam kasih sayang kepada anda semua. Salam Zulhijjah, salam Aidil Adha. Saya ucapkan taqabbalallah minna minkum, insyaAllah yang sembelih ibn taqraban diterima oleh Allah SWT pahalanya dan amalannya dengan penuh ketakwaan dan keikhlasan, insyaAllah. Ya, kalau ada sumur di ladang, insyaAllah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insyaAllah kita berjumpa lagi, ya, insyaAllah, sama ada di FB Live ataupun live di Surah Putra Alamin, ya, insyaAllah. Ya, aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.